wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak beriman seseorang daripada kamu sebelum Allah dan Rasulnya lebih kamu cintai daripada yang lain-lain. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat menyambung lagi pengajian kitab Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-66, syarahan kitab Cinta Allah kali yang ke-12. Jadi sebelum kita masuk kepada perkongsian baru untuk malam ini, saya imbas sedikit apa yang telah kita kongsikan dalam kuliah terdahulu. Antara yang kita sentuh, kata-kata Abu Sulaiman Ad-Darani, satu orang wali besar. Kata dia, sesiapa yang pada hari ini, maksudnya di dunia ini, dia sibuk dengan urusan dirinya sendiri, maka nanti, maksudnya di akhirat nanti, dia akan sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Sesiapa yang pada hari ini dia sibuk dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, maka di akhirat nanti dia akan sibuk dengan Tuhannya. Dia ringkas kata, kalau masa kita hidup ni kita sibuk dengan diri kita, di akhirat esok kita akan sibuk dengan diri kita. Kalau di dunia ini kita banyak sibuk dengan Allah, akhirat esok kita akan banyak dengan Allah. Orang yang sibuk dengan diri dia sendiri ini ada dua jenis. Jenis yang pertama, dia sibuk melalui azab-azab yang diadakan di dalam neraka. Dia duk kena, dia sibuk merasai azab-azab dalam neraka. Itu bahagian yang tak bagusnya. Bahagian yang bagusnya, ada pula orang yang dia sibuk dengan diri dia sendiri di akhirat nanti, tetapi dia sibuk di dalam jannah, dia sibuk di dalam syurga. Maksudnya dia sibuk melayan kenikmatan-kenikmatan syurga. Sibuk dengan diri dia, dia sibuk dengan makan dan minum, ini semua bagus-bagus. Dia sibuk dengan nikmat berpasang-pasangan, dia sibuk dengan bertakhta, sibuk dengan istana-istana, sibuk dengan pelayan-pelayan dia, sibuk dengan kebun-kebun, dengan sungai-sungai dan lain-lain. Jadi orang yang sibuk dengan diri dia sendiri ini, di akhirat nanti ada dua bangsa. Satu bangsa dia sibuk dengan diri dia di dalam neraka, satu bangsa lagi dia sibuk dengan diri dia di dalam syurga. Ada satu jenis lagi, iaitu orang yang pada hari ini dia sibuk dengan Rabbnya, dan dia ini di akhirat nanti dia akan sibuk dengan Rabbnya, yakni dia sibuk menikmati kelazatan yang tertinggi, iaitu memandang akan Allah. Setengah orang sebut musyahadah, setengah orang sebut tajalli. Itulah kenikmatan yang tertinggi, yang lebih lazat lagi daripada nikmat jannah itu sendiri. Dulu kita ada bagi tahu, di akhirat nanti ada 5 peringkat nikmat yang besar. Sekiranya kita nak pecah-pecahkan memang banyaklah, tetapi dikategorikan kepada 5 peringkat yang besar. Yang pertama, kenikmatan terselamat daripada neraka. Ini sangat nikmat, terselamat daripada kena neraka. Itu nikmat peringkat bawah. Kalau di akhirat itu nikmat tinggi dah tu. Tapi kita nak memahamkan pelajaran kita ini, kita sebut peringkat yang kelima. Nikmat peringkat kelima ini terselamat daripada terkena nar. Atas daripada nikmat yang kelima ini ada nikmat peringkat keempat, yakni dimasukkan ke dalam jannah. Jannah untuk orang-orang abrar, untuk orang-orang baik. Dalam jannah ini dia tak ada kedudukan yang rendah. Bila kata masuk dalam jannah saja, kedudukan tinggi teruslah. Dan di atas daripada jannah untuk orang-orang abrar,
dia ada syurga-syurga tinggi. Itu kenikmatan peringkat yang nombor 3. Di sini ditempatkan orang-orang mukharrabin, yakni orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan orang-orang mukharrabin ini dia minum air pati tasnim. Orang-orang yang abrar tadi dia minum campuran air tasnim. Jadi sekarang ni peringkat kelima terselamat daripada nar. Peringkat keempat dimasukkan ke dalam jannah. Peringkat yang ketiga tu dimasukkan ke dalam jannah-jannah yang tertinggi. Dan ada yang lebih hebat lagi, lebih besar lagi daripada jannah, iaitu redha Allah. Yang tu tempat yang kedua. Ada yang lebih tinggi, paling tinggi ialah Allah itu sendiri. Ni yang kata sibuk dengan Allah tadi, orang menikmati akan kenikmatan tertinggi, iaitu memandang akan Allah. Jadi perkataan memandang itu dia bahasa sufi lah, bahasa dalam. Bukan maksud dia memandang tu nampak dengan mata di kepala. Dia satu nikmat yang kita tak boleh nak cerita macam mana. Tetapi itu paling lazat. Jadi kedudukan dia, sekiranya kita pecahkan kepada 5 kategori tadi, paling tinggi memandang Allah, bawah sikit mendapat redha Allah, bawah sikit mendapat jannah tertinggi, bawah lagi dapat masuk ke dalam jannah, bawah lagi terselamat daripada nar. Jadi orang yang sibuk dengan Rabb-nya ini, masa di dunia ini lagi dia dah sibuk dengan Allah. Dia pandang ke mana pun dia nampak tu bahasa sufi lah, dia ingat akan Allah. Dia sibuk dengan Allah. Kenikmatan dalam syurga berbeza-beza. Syurga itu sendiri dia ada banyak tingkat. Orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam syurga, dia akan dianugerahkan kelazatan yang paling dia suka. Dia akan sibuk dengan kelazatan yang itu. Sebab itu dalam syurga ini ada orang yang dia asyik melayan makan dan minum. Sebab masa di dunia dulu, kenikmatan yang tinggi bagi dia ialah makan dan minum. Jadi di akhirat esok, disebabkan dia ni orang baik, orang soleh, dia dibalas dengan makan dan minum. Makan yang lazat-lazat, makanlah banyak-banyak benda pun. Semua hebat-hebat. Ada pula orang yang di dalam jannah, dia ini akan sibuk dengan nikmat berpasang-pasangan. Kerana masa di dunia dulu, kenikmatan tertinggi bagi dia ialah berpasang-pasangan. Jadi di akhirat dia dibalas oleh Allah, dia anugerahkan nikmat berpasang-pasangan. Ada pula orang yang di dalam jannah nanti dia sibuk dengan nikmat berhias-hias. Ada orang dia sibuk menjadi raja, duduk atas takhta, atas pelamin. Ada yang sibuk dengan kebun-kebun dia. Sebab masa dia dunia dulu, dia ini mungkin satu orang petani, dan bagi dia paling lazat ialah mendapat hasil-hasil pertanian. Akhirat esok dia akan sibuk dengan kebun-kebun yang indah-indah, yang sangat luas. Dia sibuk dengan tanah, hartanah, dengan wilayah. Ada pula orang yang sibuk dengan menikmati pemandangan dalam jannah. Sebab masa di dunia dulu, kenikmatan tertinggi bagi dia ialah pergi melancong, berehat, berekreasi. Disebabkan dia orang soleh, masuk dalam jannah, dia akan melayan kenikmatan-kenikmatan itu. Dan kalau bagi ahli-ahli sufi ini, masa di dunia lagi dia dah banyak sonok, kenikmatan tertinggi bagi dia ialah Allah. Akhirat esok dia akan bersibuk-sibuk dengan Allah. Okay, dalam kuliah yang lepas juga kita ada sentuh, sesiapa yang di dunia ini dia banyak ingat akan selain Allah, banyak pandang selain Allah. Pandang ni dia dalam koma lah. Pandang ni bukan dengan mata di kepala, tetapi mata di qalbu. Dan banyak berurusan dengan selain Allah, di akhirat nanti dia akan sibuk dengan selain Allah. Tetapi sesiapa yang dalam hayat hidup di dunia ini, dia banyak ingat akan Allah, banyak memandang dengan mata qalbu akan Allah, banyak berurusan dengan Allah, dia asyik pandang hakikat saja, dia jenis orang mencapai makrifat. Di akhirat nanti dia akan sibuk dengan Allah, yakni kenikmatan yang tertinggi.
kelazatan memandang akan Allah ini diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda menceritakan daripada Tuhannya yang maha tinggi. Ini hadis qudsi riwayat Bukhari dan Muslim. Allah berfirman, aku sediakan, maksudnya aku siapkan di akhirat nanti untuk hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terguris, terbayang oleh hati. Untuk orang-orang soleh ni, selain daripada jannah ni, ada sesuatu yang lagi special yang tak pernah terlintas di hati kita pun. Kalau nikmat istana-istana, ada contoh dia di dunia, walaupun tak sehebat istana di sana, terlintas juga. Kalau nikmat berpasang-pasangan, ada contoh dia di dunia, cuma di sana lagi hebat. Kalau nikmat berhias, nikmat makan, nikmat bertakhta, semualah nikmat-nikmat tu ada contoh dia di dunia. Apa nikmat yang tak ada contoh di dunia ni? Yang tak tergambar langsung dekat kita. Ni sebahagian ulama kata itulah kenikmatan yang paling agung, yakni memandang akan Allah di akhirat nanti. Itulah nikmat yang paling tinggi. Jadi pelajaran tasawuf, sufi, tariqah ni, dia nak halakan kita ke situlah matlamat kita. Berjaya tak berjaya itu tak mengapa, usaha saja. Sebab kejayaan tu Allah yang tentukan, dia pilih. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita usaha dan ikhtiar saja. Kalau tidak, matlamat kita ini biasanya lah nak selamat daripada neraka, nak masuk ke dalam syurga. Matlamat peringkat kelima dan matlamat peringkat yang keempat. Matlamat peringkat ketiga tu dah kurang orang. Matlamat peringkat kedua tu lagi kurang. Matlamat peringkat utama tu lagi kurang. Bila kita belajar ni, kita nampak ada 5 peringkat besar. Peringkat kecil-kecil dia lagi banyak lah. 5 peringkat besar. Aku bermatlamat nak Allah. Bila kita bermatlamat nak akan Allah, insya-Allah dapatlah ni, redha dia dapat, jannah tertinggi dapat, jannah pun dapat, lepas daripada neraka pun dapat. Tapi kalau kita sekadar target nak masuk dalam jannah, kita mungkin tak dapat nikmat peringkat ketiga, syurga tinggi. Kita mungkin tak dapat nikmat redha Allah. Kita mungkin tak dapat Allah. Okey, seterusnya yang kita sentuh lagi, sekiranya kita belum sampai ke sesuatu tingkatan, sesuatu maham, biasanya kita akan terdorong untuk menafikan keadaan orang-orang yang di atas daripada kita. Hal ini memang fitrah kehidupan. Jadi bila ulama-ulama bagi tahu kenikmatan yang tinggi ialah redha Allah, ialah memandang akan Allah. Jadi bila kita tak mencapai, tak tahu, tak faham, kita mungkin macam tak peduli. Sebahagian orang mungkin dia tolak, sebahagian orang dia tak kisah sangat, sebab dia tak boleh memaham di mana lazatnya memandang akan Allah itu. Kalau makan minum kita tahu lazat dia, berpasang-pasangan kita tahu lazat dia, berhias-hiasan kita tahu lazat dia, memiliki kerajaan kita tahu dia punya kenikmatan dia. Tapi memandang akan Allah ni macam mana lazatnya? Jadi bila kita tak sampai, biasanya kita akan terdorong untuk menafikan. Ini biasa, ini memang fitrah. Macam contoh kita bagi budak-budak kecil, bila orang remaja kan dia suka baca novel. Bagi dia, kalau dapat baca novel punya nikmat seronok lah, terutamanya perempuan. Bila dia cerita kepada kanak-kanak kecil, seronok sungguh baca novel, ini paling sedap lah. Kanak-kanak kecil dia tak akan nak terima. Kerana apa? Dia belum tahu, belum makrifah, dia belum faham di mana sedapnya baca novel. Yang dia sedap bagi dia ialah bermain dan mendapat permainan. Bagi dia itulah kelazatan paling tinggi. Bila ada orang bagi tahu dekat dia ada yang lebih lazat lagi, yakni membaca novel, dia tak boleh nak terima, sebab dia belum makrifah akan benda itu. Dia akan pertahankan main paling seronok, dapat barang mainan paling seronok. Sebab itu
Kadang-kadang ada orang yang bertaraf ulama dalam fiqh, tetapi dia tak tahu dan tak faham macam mana lazatnya memandang akan Allah. Kerana ini pelajaran tasawuf, kan 3 tungku agama, kan Islam, iman, ihsan, fiqh, akidah, tasawuf. Jadi yang ni dalam wilayah tasawuf. Kadang-kadang ada orang yang bertaraf ulama dalam hadis. Kita tak boleh nafikan handal dia dalam hadis. Tapi kalau dalam memandang akan Allah ni, dia tak tahu, dia tak boleh nak faham di mana lazatnya. Ada orang kadang-kadang dia tu ulama dalam tafsir, tapi dia tak boleh nak faham macam mana lazatnya memandang akan Allah. Kalau contoh dalam kehidupan seharian kita ni, kita katakanlah ada seorang general tentera. Dia ni general, orang profesional, orang handal, banyak pengetahuan. Bila kita hadiahkan kepada dia satu lukisan abstrak, kadang-kadang dia tak boleh nak menilai di mana lazatnya lukisan ini. Nampak berconteng-conteng, bertitik-titik macam apa, buat cincai saja. Orang kata, oh ini memang cantik lukisan abstrak ni. Bila dia tengok, tak ada apa pun. Sebab dia tak memaham keindahan abstrak tu macam mana, walaupun dia orang yang hebat. Begitu juga contoh dia kalau doktor. Satu orang doktor pakar lah, kata pakar jantung, dia dari barat, kita pendengarkan dia muzik gamelan. Muzik gamelan. Bila dia dengar muzik gamelan tu, di mana sedapnya, dia tak boleh nak faham. Dengar bunyi ting tong ting tong ting tong, yang tu je duk berulang-ulang. Tapi bagi orang yang faham, yang ma'rifah akan muzik gamelan, dia rasa sedapnya muzik ni. Yang doktor tadi hebatlah, doktor pakar, tapi dia tak boleh nak memaham lazatnya muzik gamelan. Macam itulah juga dalam memandang akan Allah ni, kelazatan memandang akan Allah ni macam mana, sedap di mana. Sebab kita ni sedap pada 5 deria kita. Sedap di mata kah? Tak. Sedap di telinga kah? Tak juga. Sedap di hidung bau kah? Tak juga. Sedap di lidah perasa kah? Tak juga. Sedap pada tangan, kulit-kulit deria sentuh? Tak juga. Macam mana sedapnya memandang Allah ni? Jadi bila dia tak faham itu, dia akan macam ketepikan lah. Dalam pelajaran yang lepas juga kita ada sentuh tentang qanaah. Panjang kita cerita qanaah ni, saya ambil ringkas lah. Qanaah ni dia berlaku pada rezeki-rezeki keduniaan. Qanaah dia tak kena pada rezeki-rezeki keakhiratan. Apa itu rezeki-rezeki keduniaan? Rezeki keduniaan ni contoh dia dalam makan minum, dalam berpakaian, dalam perhiasan, dalam barang-barang penjagaan diri, dalam tempat tinggal, rumah, dalam kenderaan-kenderaan, dalam harta, pangkat, jawatan dan sebagainya lah. Yang itu rezeki-rezeki keduniaan. Dalam rezeki-rezeki keduniaan kita kena qanaah, berasa cukup dengan apa yang ada. Tetapi dalam rezeki-rezeki keakhiratan kita kena ada tamak. Dia tak ada qanaah pula di situ. Apakah rezeki-rezeki keakhiratan ni? Contohnya mendapat ilmu agama, mendapat amal-amal agama, mendapat pencapaian-pencapaian dalam agama, dengan ma'rifahnya, dengan mahabbahnya, dengan musyahadahnya, memandangnya. Yang ni rezeki-rezeki yang bersifat keakhiratan. Dalam rezeki-rezeki bersifat keakhiratan kita tak ada qanaah, kita kena tamak. Selagi mana boleh belajar. Dalam ilmu agama kita tak ada satu peringkat, aku belajar setakat ini sajalah. Kenapa? Kerana qanaah berpada dengan apa yang ada. Dia tak berlaku. Qanaah ni berlaku pada rezeki-rezeki yang bersifat keduniaan. Dalam rezeki-rezeki bersifat keakhiratan dia kena ada tamak. Itu qanaah. Dalam kuliah yang lepas juga, apa lagi yang ada? Tak ada dah. Akhirnya qanaah itulah. Selesai. Jadi sekarang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok nota kita ni, muka surat yang pertama.
Antara tulisan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Kimia Us-Sa'adah tentang cinta Allah. Kitab Kimia ni satu kitab nipis sikit berbanding dengan kitab Ihya. Kitab Kimia ni dibuat dahulu daripada kitab Ihya. Dalam kitab Kimia ini ada cerita tentang cinta, tentang mahabbah. Kita petik beberapa kalimah dia. Kecintaan kepada Allah adalah bahagian paling penting dan merupakan tujuan terakhir perbicaraan kita. Jadi matlamat yang terjauh, matlamat yang tertinggi, kan, maqsidul aqsa, maqsidul asna, matlamat yang terjauh dan tertinggi ini ialah mencapai cinta Allah. Kita tidak berpada setakat ma'rifah. Sebahagian orang dia setakat tahu cukuplah, idrak cukuplah. Ada orang di atas lagi, dia nak ma'rifah. Ma'rifah ni kenal. Bila sampai kenal, okey, sampai kenal sudah, cukuplah. Atas daripada kenal tu dia ada cinta. Jadi tak berpadalah kita dengan ma'rifah saja. Kan sebahagian orang kan dia berhenti pada ma'rifatullah. Awwaluddin ma'rifatullah. Ma'rifah tu dah disebut dah awal kepada ad-din. Maksudnya ad-din tu banyak lagi cerita dia tu. Selalu kan kita berhenti. Syariat pergi kepada tariqat, tariqat naik kepada hakikat, hakikat naik kepada makrifat. Okey, habis. Aku dah makrifat dah. Nak cerita tentang fana apa semua ni boleh makrifat. Dia berhenti di situ. Dia berhenti itu di mana? Di awal ad-din. Memanglah makrifah itu penghujung. Dia penghujung kepada orang awam, tetapi dia awal kepada orang salik, orang sufi. Jadi yang sebenar-benar paling hujung ni ialah cinta Allah, mahabbah. Seluruh umat bersepakat bahawa cinta akan Allah adalah wajib. Dia bukan sunat. Cinta Allah ni mesti, barang mesti. Masa awal-awal kita mengaji kitab cinta Allah ni, kita keluar dah ayat Quran, hadis-hadis yang menunjukkan cinta Allah ni benda mesti. Sekalipun kecintaan kepada Allah tidak menguasainya sepenuhnya, kita tak dapat banyak, dapat sikit-sikitnya, perkara itu mesti menjadi perasaan yang paling besar dalam hatinya, mengatasi kecintaan kepada yang lain-lain. Jadi yang paling kurang yang sepatutnya kita capai, sungguh pun kita ni bukan ahli sufi, bukan ahli tasawuf, bukan ahli tarikhah, orang biasalah. Had paling bawah sekali ialah dia mesti mencintai Allah yang nombor satu. Kalau dia ada mencintai sesuatu lebih daripada Allah, itu menunjukkan ada masalah. Kan dalam kitab Ihya ni Imam Ghazali kata, macam mana kita nak tahu hati kita ni berpenyakit ke tidak? Imam Ghazali dia jawab mudah saja, nak tahu hati kita berpenyakit ke tidak, bila kita ada mencintai sesuatu lebih daripada cinta akan Allah. Itu petanda hati kita sudah berpenyakit dan mesti diubat. Maksudnya kita kena belakang lah, termasuk saya. Sebab kita ni mencintai benda lain lebih daripada Allah. Kalau kita cinta Rasulullah lebih daripada Allah pun tak boleh. Rasulullah mesti nombor dua. Nombor satu mesti cinta Allah, nombor dua barulah cinta Rasulullah, yang ketiga barulah cinta yang lain-lain. Aturan dia macam itu. Cinta yang lain-lain, yang nombor tiga itu ikut kita. Ada orang dia cinta diri dia lebih, ada orang dia cinta pasangan dia lebih, ada orang dia cinta anak-anak dia lebih, ada orang dia cinta ibu bapa dia lebih, ada orang dia cinta kerjaya dia lebih, ada orang cinta negara dia lebih, ada orang dia cinta hobi dia lebih. Yang tu tak mengapa. Tetapi yang nombor satu mesti cinta Allah dulu. Yang kedua mesti cinta Rasulullah. Yang ketiga ikutlah nak cinta mana-mana. Ringkas dia macam itu. Jadi bagi kita orang awam ini, paling bawah dalam mahabbah ni, dalam cinta Allah ni, kita mesti cinta Allah nombor satu. Yang tu. Selesai yang tu kira okey lah. Tak perlu yang tinggi-tinggi kan, sampai ke hujung-hujung. Muka surat kedua. Rahsia nikmat dan azab di akhirat. Habuan baik di akhirat untuk kita tidak lain ialah apa yang kita bawa dari dunia ini.
Yang kita dapat masuk syurga, dapat kenikmatan-kenikmatan tu sebenarnya kita bawa dari dunia, kita sendiri yang bawa dalam bentuk pahala, dalam bentuk amal-amal. Seksaan di akhirat untuk kita juga sebenarnya kita yang bawa dari dunia ini. Yang kita kena seksa dalam neraka, orang-orang yang ingkar lah, dia yang bawa alat-alat seksaan tu. Apa dia? Dia punya dosa-dosa, dia punya perbuatan-perbuatan tak baik. Jadi kita sendiri yang bawa dari dunia ni apa yang kita nak dapat di akhirat nanti. Sebahagian ulama berpandangan bahawa perjalanan melintas titian di akhirat itu tidak lain ialah perjalanan hidup kita. Yang ini pun ia juga. Kita melintas titian sirat itu sebagaimana kita melalui tahun demi tahun hidup kita. 70 tahun hidup macam mana, daripada mula okey, lepas tu mula buat dosa tak okey, lepas tu buat maksiat banyak, kita macam nak terjatuh, akhirnya bertaubat, dapat lepas. Dia ikut kita punya tempoh masa hidup di dunia ini. Itu cara kita melintas, kata sebahagian ulama. Setiap kita ini akan pergi ke neraka terlebih dahulu, tapi bukan masuk. Kita pergi kerana titian itu dia berada di atas neraka. Jadi setiap daripada kita akan pergi ke neraka dulu, bukan masuk, lalu semua orang akan lalu di situ. Nabi Muhammad sendiri akan lalu di situ juga. Kata Imam Al-Ghazali dalam Kimia As-Sa'adah, seluruh umat mengaku dan percaya bahawa melihat Allah adalah puncak kebahagiaan manusia kerana perkara itu dinyatakan dalam syariat. Sebagaimana benih manusia akan tumbuh menjadi seorang manusia dan biji kurma yang ditanam akan tumbuh menjadi pohon kurma, maka pengetahuan tentang Tuhan yang diperoleh di bumi akan menjelma menjadi penglihatan kepada Tuhan di akhirat kelak. Sebanyak mana kita tahu tentang Allah, sebanyak mana kita kenal akan Allah, di akhirat esok dia tu akan berubah menjadi kita memandang Allah. Lagi banyak kita makrifah akan Allah, akhirat esok lagi banyak kita nampak, lagi luas, lagi lazat. Orang yang tidak pernah menuntut pengetahuan ilmu itu tidak akan pernah mengalami penglihatan itu. Jadi dalam tahu Allah, dalam kenal Allah, dalam cinta Allah, yang kita duk belajar dan duk amal di dunia ini, dia ibarat biji benih. Yang kita duk belajar ni biji benih kan? Kalau kita tak belajar, tak amal ni, maksudnya kita tak tanam pun biji benih. Tak dapatlah akhirat esok nak memandang Allah. Tapi orang Islam boleh kata semua pakat tanam biji benih belaka, akan dapat memandang Allah belaka. Di dunia kalau kita tak tanam, di sana kita tak dapatlah pokok dia. Di dunia kalau kita tak tahu akan Allah, di sana kita tak dapatlah pandang akan Allah. Di dunia kalau kita tak ma'rifah akan Allah, di akhirat nanti tak dapatlah memandang akan Allah. Jadi nikmat memandang, kenikmatan tertinggi di akhirat itu nanti dia berdasarkan apa yang kita dapat di dunia ni. Memanglah akhirat itu negeri pembalasan. Dapat sikit dia balas banyak. Tapi kalau di dunia ni orang tu dapat banyak, akhirat esok lagi banyak balas. Dan kita tengok juga kualiti biji benih yang disemai itu. Kalau di dunia ni kita semai benih biji sawi, di sana makrifah kita sebesar pokok sawi lah. Dia tak boleh sebesar pokok rambutan. Sebab benih sawi itu dia menghasilkan pokok sebesar itu saja. Kalau di dunia ni kita semai makrifah dalam bentuk biji benih, buah betik, pokok betik, di akhirat nanti kita dapat memandang macam pokok betik tu lah. Dia contohlah perumpamaan sebesar pokok betik lah. Lagi hebatlah daripada pokok sawi tadi, pokok betik. Kalau di dunia ni kita tanam benih durian, akhirat esok bila memandang tu macam pokok durian besar dia. Jadi dari segi kualiti pun memainkan peranan juga. Sekuat mana, sebanyak mana, selazat mana kita pandang Allah di akhirat, yang itu bergantung kepada sekuat mana, sebanyak mana, selazat mana kita makrifah dan mahabbah akan Allah di dunia sekarang. Melihat ini tidak terbahagi sama rata. Memanglah orang Islam semua akan dapat memandang Allah, insya-Allah, di dalam jannah nanti kan.
Ada satu waktu semua orang akan dapat memandang Allah. Ketika itu nikmat-nikmat jannah ni seakan-akan terpadam sebab tak ada nilai dah. Lazatnya memandang akan Allah tu. Orang yang makan pun berhenti, orang yang berpasangan pun berhenti, orang bertahta pun berhenti, semua pandang Allah. Itu kenikmatan paling tinggi. Tapi tak sama. Lama dia tak sama, dia punya lazat pun tak sama. Kalau rasul-rasul, nabi-nabi, wali-wali Allah lagi lazat, lagi luas, lagi hebat. Kita orang-orang biasa ni dapatlah sekejap, sedikit, kurang hebat. Jadi memandang Allah ni dia tak sama untuk semua orang. Dia berdasarkan makrifah dan mahabbah kita di dunia sekarang. Berbekalkan pengetahuan semata-mata tanpa disertai cinta belumlah cukup untuk dapat kenikmatan memandang ni. Orang yang menyangka bahawa mungkin sahaja untuk menikmati kebahagiaan di akhirat tanpa mencintai Allah Ta'ala, dia ini sudah jauh terpesong pemahaman dia, kerana inti kehidupan akhirat ialah untuk sampai kepada Allah. Ringkasnya, kadar kebahagiaan kita di akhirat sama seperti kadar kecintaan kita kepada Allah Ta'ala di dunia sekarang. Imam Al-Ghazali menulis, tatkala adalah makrifah itu di atas darjat yang berlebih kurang. Kita ni makrifah akan Allah, ada orang banyak, ada orang sederhana, ada orang sikit. Yang tu bahasa Imam Ghazali, dia kata berlebih kurang, maksud dia banyak jenis. Nescaya tajalli, tajalli ni memandang akan Allah nantilah. Nescaya tajalli juga di atas darjat yang berlebih kurang. Jadi makrifah kita ni semua lain-lain. Nanti kita memandang akan Allah, kenikmatan tertinggi itu pun lain-lain lazat dia. Makrifah akan Allah di dunia ini ada pelbagai tahap. Ada yang banyak makrifahnya dan ada yang sikit. Maka tajalli akan Allah di akhirat nanti juga sama. Ada pelbagai tahap. Ada orang yang kuat tajallinya, kuat dia pandang Allah tu, dan ada orang yang lemah. Makrifah akan Allah di dunia ini bolehlah diumpamakan sebagai tunas pokok. Manakala tajalli ataupun memandang di akhirat nanti, musyahadah nanti, bolehlah diumpamakan sebagai tunas pokok yang sudah menjadi pokok besar dan subur. Ini kita sebut tadilah, siapa tanam benih sawi, esok dia sebesar sawi. Pokok sawi, siapa tanam benih pokok limau, sebesar pokok limau. Siapa tanam benih rambutan, sebesar pokok rambutan. Kita buat kebaikan yang sedikit dan sekejap di dunia ini, tetapi Allah balas dengan ganjaran yang banyak dan lama di akhirat. Kerana akhirat ni tempat pembalasan. Semua yang kita buat di dunia ni akan dibalas berkali-kali ganda. Kita buat benda baik pun akan dibalas baik berkali-kali ganda. Kita buat benda tak baik di akhirat dibalas berkali-kali ganda. Contohnya, kita taat kepada Allah ni mungkin 70 tahun saja, lepas tu kita meninggal. Di akhirat dibalas kebaikan tu selama-lamanya. Patutnya taat 70 tahun, balas 70 tahun lah. Ni tak balas selama-lamanya. Dan kalau kita buat jahat di dunia ni, kita buat jahat kata setahun lah, sebelum kita mati, tahun terakhir tu kita jadi orang jahat lah. Setahun je jahat. Akhirat nanti dia masuk neraka beribu-ribu tahun. Jadi buat baik pun dibalas berkali-kali ganda, buat jahat pun dibalas berkali-kali ganda. Sebab tu akhirat tu dikatakan hari pembalasan. Dia tak balas sikit-sikit, dia tak balas sama, dia balas berkali-kali ganda. Kita buat kejahatan sedikit dan sekejap, tapi Allah balas dengan azab yang besar dan lama di akhirat. Dunia ini sangat halus, tetapi Allah luaskan syurga seluas langit dan bumi. Ini kita pernah belajar. Seluas manakah syurga itu? Jannah itu seluas langit dan bumi. Bumi ni kecil je, macam satu biji sawi je. Tapi kalau syurga itu seluas langit dan bumi. Tengok dia gandakan macam mana. Planet bumi sekarang ni tempat tinggal kita, kecil. Planet Jannah tu esok ni seluas langit dan bumi. Tengok berapa kali ganda. Tak terhingga, tak tahu berapa kali ganda. Siapa dapat sikit di dunia, sikitlah dapat di akhirat. Contoh dia, kalau di dunia ni kita beli saham RM1, akhirat esok dia bayar RM1 juta. Banyaklah. Tapi kalau kita beli saham di dunia ni RM100, di akhirat esok bayar RM100 juta. Lagi banyak.
Sesiapa yang makrifahnya kuat di dunia, musyahadahnya di akhirat pun akan kuat juga. Musyahadah tadi ni bersaksi, menyaksi. Kita duk sebut aku bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Allah. Kita mengaku kan, dia ada peringkat-peringkat dia sampai peringkat bersaksi lah. Dia menyaksikan macam mana tiada ilah selain Allah. Kita ni kita mengaku, aku mengaku memang percaya tak ada ilah selain Allah. Kalau ulama-ulama sufi ni sampai peringkat dia bersaksi, dia menyaksikan. Macam mana kata tiada ilah selain Allah tu? Aku bersaksi, bersaksi itu pun. Kita ni peringkat mengaku, peringkat yakin, peringkat percaya. Jadi cantikkanlah perjalanan hidup kita dari segi keagamaan di dunia ini, kerana dia akan mempengaruhi keadaan kita di akhirat nanti. Cinta Allah dan tanggungjawabnya. Bila kata cinta, dia ada tanggungjawab, ada kerja-kerja kena buat. Sama juga makrifah. Bila dah kenal, dah makrifah, ada tanggungjawab, ada kerja-kerja dia kena buat. Sebahagian orang dia capai makrifah tapi tanggungjawab dia abaikan. Yang ini akan bermasalah. Sebahagian orang dia capai mahabbah, dia leka dalam sentiasa ingat Allah, dalam mencintai Allah, tapi ada tanggungjawab yang dia tak buat. Yang ini pun akan bermasalah. Peringatan yang sangat penting, makrifah mestilah disertai dengan cinta. Tidak cukup sekadar makrifah tanpa cinta, atau makrifah tapi kurang cinta. Cinta tidak cukup dengan perasaan sahaja, kerana cinta ni ada tanggungjawab cinta. Apalah erti cinta tanpa diselesaikan tanggungjawabnya? Okay, makrifah ni apa? Makrifah ni kenal. Walaupun kita dah kenal Allah, dia tak akan cukup kalau tak selesai tuntutan. Jadi dia ada tuntutan-tuntutan yang kita kena buat. Mahabbah ni apa? Mahabbah ni cinta. Walaupun kita dah sampai ke peringkat mahabbatullah, tetap tak akan cukup kalau kita tak selesaikan tuntutan-tuntutan cinta. Kita ambil tamsilan. Kita kenal satu orang gadis. Kenal, cinta belum lagi. Peringkat awal tahulah, orang bagi tahu. Di kampung seberang ada seorang gadis baik, sesuai untuk dijadikan calon isteri. Kita tahu ni peringkat bawah, idrak. Kita pergi merisi apa, kita tengok dia. Oh, kita dah kenal ni atas lagi, dia makam lain. Tahu tadi makam tak kisah sangat. Bila makam kenal, makam makrifah dia dah lain macam. Lepas daripada makrifah ni dia kena cinta, mahabbah. Bila dah cinta dia lain macam pula. Kalau peringkat tahu biasa saja, peringkat kenal dia mula terpesona dah. Peringkat cinta ni dia duk layan perasaan, dia lain. Jadi bila kenal dengan cinta ni tadi, dia ada tuntutan. Macam orang bernikah, memanglah dia cinta akan isteri dia, kita tak nafikan. Si Ali ni dia sangat cinta akan isteri dia, 100% cinta, memang betul, tak dinafikan. Dia sangat cinta, dia terlalu cinta, dia asyik terpesona dengan isteri dia, orang lain tak pandang dah. Cinta sungguh lah tu. Dia terfana dengan isteri dia saja. Isteri dia memasak, dia ada di situ, dia duk perhati isteri dia sebab sayang sangat, cinta sangat. Isteri dia basuh baju, sidai baju, dia ada di penyidai, cinta sangat. Isteri dia lipat kain apa semua, dia ada dekat dengan kain tu. Sebab cinta sangat. Dia cinta tak isteri dia? Memang cinta, memang makrifah, memang mahabbah. Tapi dia buat tak tanggungjawab cinta? Di situ masalah ni. Kalau ajaran-ajaran yang bermasalah ni, mereka makrifat tetapi tanggungjawab mereka tinggal. Mereka mungkin capai mahabbah tetapi tanggungjawab dia tinggal. Macam dalam kes suami isteri tadi, dia cinta, memang cinta dah. Tuntutan cinta dia penuhi ke tidak? Antara tuntutan cintanya, dia kena kerja cari duit nak bagi isteri dia makan. Cinta memang cinta dah, tapi duk melekat dengan isteri saja, duk perhati isteri dia, punya sayang, sampaikan dia tak kerja cari duit. Tengok, tanggungjawab cinta dia dah abai. Cinta memang betul, tanggungjawab abai kena. Allah murka. Macamlah orang-orang makrifat, orang-orang dah mahabbat, kan? Tak, saya makrifat dah, tak payah semayang dah. Mana boleh? Itu tanggungjawab makrifat.
Dia sampai satu peringkat tinggi, dia kata dah fana, dah barak, puasa tak payah, naik haji ke Mekah tak payah, benda-benda haram pun boleh dia buat sebab sudah makrifat. Orang yang belum makrifat tak boleh buat. Kami dah makrifat, dah peringkat tinggi, jadi kami dah terlepas daripada tuntutan syariat. Adakah macam tu? Tak ada. Sama macam tadi, kalau betul dia makrifah, dia cinta isteri dia nak duduk situ saja ke? Tak, tanggungjawab mesti dia buat. Antara tuntutan cinta yang dia kena buat lagi, dia kena usaha jaga keselamatan isteri dia. Tanggungjawab dia lagi, dia kena tolong kerja-kerja rumah, sekadar yang dia mampu lah, mana dia mampu. Bukannya asyik tengok isteri sebab terpesona. Dia juga kena bertanggungjawab mengajar isteri dan anak-anaknya ilmu-ilmu agama sekadar yang dia tahu. Sekiranya dia tak mampu, dia kena halakan pergi belajar. Dan antara tuntutan cinta juga, dia kena penuhi keperluan isteri dia. Apa isteri dia makan, pakai, apa semua kena penuhi. Jadi cinta dah, tanggungjawab cinta selesai ke tidak? Makrifah dah makrifah, tanggungjawab makrifah selesai ke tidak? Jadi orang bermakrifah dia ada tanggungjawab dia dengan Allah, dia kena buat. Orang yang bermahabbat pun dia ada tanggungjawab dia dengan Allah yang mesti dia selesaikan. Kalau dia tak buat, Allah akan murka. Jadi dalam agama ini sebenarnya tak ada timbul satu ajaran yang katakan kita terlepas daripada syariat, tak ada. Mesti kena buat. Orang kata kalau dah fana, kalau dah barak, dia dah tak ingat, dah hilang fikiran, jadi bolehlah. Dia tak semayang pun boleh, minum arak pun boleh, berzina pun boleh. Itu maksud dia orang tu bermasalah lah tu. Sebab maha guru makrifat dan mahabbat yang paling tinggi siapa dia? Selepas Rasulullah ialah 4 orang sahabat yang utama, dan lepas itu sahabat-sahabat besar yang lain. Mereka adakah meninggalkan syariat? Tak ada, kita tak dengar cerita mereka tinggalkan syariat. Itu maha guru, wali-wali Allah yang paling elit sekali. Setakat Imam Ghazali pun tak seilit mereka. Syekh Abdul Qadir Jilani tak seilit mereka. Syekh Bahauddin Naqsyabandi tak seilit mereka. Apatah lagi kalau guru-guru sekarang ni kan yang bawa ajaran tolak syariat semua, apa nilai dengan sahabat yang 4? Kita ikut yang sahabat yang 4 tu lah. Itu maha guru, wali-wali Allah paling besar. Zaman sekarang ni kalau ada wali-wali pun tak sebesar itu. Jadi ikutnya itu. Jadi kalau kata ada tolak syariat tu, abai syariat, boleh ke tepi syariat, itu bukan dia. Sebab mereka dah mengetepikan tanggungjawab makrifat dan tanggungjawab cinta. Hendak menyelesaikan tanggungjawab cinta, kita mestilah mengambil contoh, dan contoh yang terbaik untuk diikuti selepas Rasulullah SAW ialah 4 orang khalifah selepasnya. Kita kaji apa peranan mereka terhadap Allah, peranan mereka terhadap Rasulullah, peranan mereka terhadap agama, terhadap negara dan terhadap umat Islam seluruhnya. Itu contoh terbaik, kita ikut yang itu. Imam Al-Ghazali pun ikut yang itu juga. Dalam ramai-ramai umat Islam, yang paling mukasyafah, paling ma'rifah, paling mahabbah siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Kita tak akan boleh lawan Sayyidina Abu Bakar ni, kita bawah daripada dia. Sebab-sebab yang menguatkan cinta kepada Allah Ta'ala. Lagi kuat kecintaan kita kepada Allah di dunia ini, lagi bahagialah kita di akhirat kelak. Kerana apa? Setelah sekian lama kita duk cinta, duk rindu Allah dekat dunia ni, tiba-tiba di akhirat nanti kita dapat berjumpa dengan dia. Lebih nikmat lagi kerana ketika itu kita sudah tidak diganggu oleh apa-apa lagi keperluan dan kehendak hidup sebagaimana di dunia ini. Di akhirat tu, nikmat yang paling lazat ialah memandang Allah. Di dunia ini, nikmat yang paling lazat pun memandang Allah juga. Itu nikmat paling lazat. Tetapi memandang Allah di dunia ini, musyahadah akan Allah di dunia ini, masih sangat sikit kalau nak dibandingkan dengan musyahadah akan Allah di akhirat nanti. Kenikmatan tertinggi di dunia ni memandang Allah, paling tinggi dah. Yang lain-lain nikmat semua bawah pada tu lagi. Akhirat esok memandang Allah tinggi, lepas daripada bumbung lagi. Jauh sangat beza dia.
Jadi kalau di dunia ni kita duk rindu nak jumpa Allah kan, tiba-tiba akhirat esok dapat jumpa, sangat lazat. Dan sangat lazat, kenapa dia jadi sangat lazat? Satu, kerana dibalas berkali-kali ganda. Satu lagi, Imam Ghazali kata, bila kita memandang akan Allah di akhirat nanti, kita tak terkena kelemahan-kelemahan keduniaan. Di dunia ni kita ada letih, kita ada lesu, kita ada lapar, kita ada dahaga, kita ada tanggungjawab nak kena selesai untuk keluarga, untuk agama, untuk bangsa, untuk negara. Banyak kerja. Jadi kita memandang Allah pun, benda-benda ni masih hidup ada pada kita. Kita ada penyakit, lemah jantung, mata kabur, telinga tak dengar. Jadi kita memandang dalam keadaan kita banyak kekurangan. Akhirat esok yang jadi lazat tu, kita memandang Allah ni dalam keadaan kita dah ahli jannah dah. Ahli jannah ni dia tak ada masalah apa dah badan dia. Tanggungan apa pun tak ada dah. Bayangkanlah. Kita ambil contoh lah. Kita nak tengok satu movie, satu wayang atau satu filem, dalam keadaan anak kecil duk tarik tangan, anak belah sana bergaduh dengan jiran datang bagi salam, dengan bau masakan isteri masak, dengan macam-macam benda. Nak tengok filem ni seronok-seronok juga, tapi tak seseronok kalau kita tengok dalam keadaan rehat. Apa pun tak ada, semua kita tengok puas hati. Macam tu lah. Di dunia ni kita memandang akan Allah dalam keadaan kita banyak masalah. Di akhirat nanti kita memandang akan Allah dalam keadaan tak ada sebarang masalah. Itu yang jadi lazat sangat tu. Ma'rifah dan cinta Allah hanya dapat kita usahakan di dunia. Setelah kita mati tak boleh usaha lagi dah. Jadi nak usaha bila ni? Usaha sekarang lah. Masa hidup ni. Bila mati baru nak ma'rifah, mahabbah dia tak jadi dah. Kecintaan yang kuat akan meningkat kepada tahap rindu. Bila rindu ni asyik. Untuk mencapai tahap rindu, tahap asyik akan Allah ni, ada dua perkara yang kita kena buat. Yang pertama, kena usaha keluarkan dari hati kita kecintaan selain kepada Allah. Biar yang tinggal hanya cinta Allah sahaja. Yang kedua, tambahkan pengetahuan tentang Allah. Ma'rifatullah, lagi kenal, lagilah cinta. Okey, sambung sikit lagi tu. Jenis-jenis manusia dan kesibukannya. Ni yang awal-awal kita sebut. Ada orang dia sibuk dengan Tuhan, ada orang dia sibuk dengan diri dia. Ada orang yang dia sedang duduk bersendirian, dan ketika itu dia sedang sibuk dengan makhluk. Duduk seorang-seorang, tapi duduk ingat makhluk. Duduk fikir tu, fikir. Dia sedang sibuk dengan makhluk. Bukan kata salah, benda ni tak salah. Yang kedua, ada orang yang dia sedang duduk bersendirian, dan ketika itu dia sedang sibuk dengan Tuhannya. Dia duduk seorang, macam orang tadi juga. Tapi orang tadi dia sedang sibuk dengan makhluk. Yang ni dia duduk seorang-seorang, dia sedang sibuk dengan Tuhannya. Jenis ketiga, ada orang yang sedang sibuk berurusan dengan makhluk. Tengah jual beli, tengah mengajar, tengah bersembang, tengah bersukan, macam-macam. Dan memang dia sedang sibuk dengan makhluk sebab dia tak tembus. Dulu kan kita belajar pelajaran hakikat. Kita berurusan dengan siapa-siapa pun sebenarnya kita sedang berurusan dengan Allah. Kalau kita pandang tembuslah pelajaran hakikat tu. Orang yang jenis ketiga ini, dia tak tembus. Dia berurusan dengan makhluk, sangkut pada makhluk saja. Maksudnya dia sedang sibuk dengan makhluk. Ada orang yang kelihatan sedang sibuk berurusan dengan makhluk, tetapi sebenarnya ketika itu dia sedang sibuk dengan Tuhan. Ni macam mana? Yang ni orang yang dia pandang tembus. Dia jatuh, orang tolong dia, orang datang tolong angkat dia. Terima kasih encik. Dia pandang Allah yang punya kerja, bukan orang tu punya kerja. Tapi terima kasih kat orang tu dia buat juga. Kalau kita terima kasih encik, terima kasih kepada orang tu lah. Sangkut di situ. Maksudnya kita sedang sibuk dengan makhluk. Bukan kata tak bagus, bagus. Tapi ada orang-orang yang bila dia belajar tasawuf ni, dia ucap terima kasih, sama juga perbuatannya, tapi dia memandang akan Allah. Sebab dia faham yang gerakkan orang tu datang melangkah tolong tarik dia dengan baik tadi ni, semua kerja Allah, bukan kerja orang tu. Jadi dia sedang sibuk dengan
dengan Allah. Ni 4 keadaan. Ada orang yang dia sedang duduk seorang-seorang, ketika itu dia sibuk dengan makhluk. Duduk seorang-seorang tapi dia sibuk dengan makhluk. Ada orang yang dia duduk seorang-seorang, ketika itu dia sibuk dengan Rabb-nya. Jenis ketiga, ada orang yang dia sedang sibuk berurusan dengan makhluk dan dia memang sedang sibuk dengan makhluk. Dan yang keempat, ada orang yang dia sedang sibuk berurusan dengan makhluk tetapi sebenarnya dia sedang sibuk dengan Tuhannya. Okay, di situ ada tanda-tanda bintang. Ada 5 bintang tu. Yang bertanda 5 bintang itu adalah matlamat. Para pelajar tasawuf, sufi, tariqah dan seumpama dengannya. Manusia berkumpul bersama-sama di satu-satu tempat atas maksud-maksud tertentu. Ni saya ringkaskanlah. Kita ni berkumpul kerana cinta akan Allah. Bila kita berkumpul kerana cinta akan Allah ni matlamat tertinggi dah tu. Muka surat 8, perenggan yang terakhir. Apabila Allah Ta'ala masih menghidupkan kita sehingga ke saat ini, salah satu hikmah kenapa dia panjangkan umur kita sampai malam ni, dia hendak kita meningkatkan makrifah kita dan meningkatkan cinta mahabbah kita kepada dia. Atas kasih sayang dan rahmat dia, dia beri peluang untuk kita belajar, untuk mendalami, untuk mengamal, untuk menghayati dan untuk mencapai maqam-maqam yang lebih tinggi dalam ma'rifatullah dan mahabbatullah ini. Alangkah baiknya Allah, dia panjangkan umur kita. Banyak sebab lah. Salah satu sebabnya untuk kita lebih ma'rifah. Bila kita lebih ma'rifah, kita memandang dia di akhirat nanti lebih lagi. Jadi alangkah baiknya Allah, dia panjangkan umur kita. Jadi rasanya sekadar itulah perkongsian kita untuk malam ini.